mengangkat wabak yang berlaku, insyaAllah menyembuhkan semua yang dilanda dengan wabak COVID ni, insyaAllah, dan diangkat dengan segeranya wabak yang menimpa kita ni, amin. Dan niatkan sama hajat-hajat kita angkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan ambil insya Ustaz dekat aku saja. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila awliya'i wal ulama'i wal syuhada'i wal salihin wal muslimin wal muslimat fil barri wal bahri sya'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون ويكن لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا
وذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر فما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم عصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل أنزل العزيز الرحيم
وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينة وبخفي لطفك المفرج عن كل محموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خنائنه بين الكاف والنون نسألك اللهم أن تسلك بنا جالة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج عنا كربنا وهمنا وغمنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم في الأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين أستغفر الله untuk qasidah Wadatul Qura lepas itu Yahanan Taman Mahabbah.
حسن
بهي الجمال طه المبتدأ بهي الجمال يا أيها النبي الله الكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري الله أنت
يا
lihat mazhab beribadah. Ya Hanana ya Hanana, 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 ya Hanana semua wajib memuji Nabi, istighfar dan rihayati. Mereka Nabi dan orang Nabi, ahlul Nabi dicintai. Jangankan cerita para wali, maka Allah sucikan hati. Dipilih menuju tanah suci. Ya Hanana ya Hanana, 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 ya Hanana ya Tua muda sedang siap dan bakal cinta, karena sabda Nabi mulia, saling cinta dengan kisama. Maqam cinta melepasi maqam amal di ukhrawi. Jangan mendengar sirah Nabi, moga tetaplah cinta kami. Ya Hanana ya Hanana, 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 ya Hanana ya
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. قال Al-Wahhab. Kita masuk kepada nama Allah Al-Wahhab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Wahhab maknanya Tuhan yang Maha Pemberi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Wahhab maknanya Tuhan yang Maha Pemberi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala Dia adalah Tuhan yang Maha lemah lembut dan Maha berhadap kepada hamba-Nya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya dengan sifat Dia yang lemah lembut, Dia menciptakan kita dan memberikan kita segala nikmat dan anugerah kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, Dia menjadikan kita. Yang kedua, Dia support kita. Dia bantu kita, Dia tolong kita. Dia bagi semua keperluan-keperluan yang perlu kita ada hidup di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala besar sungguh pemberian yang diberikan kepada setiap hamba-hamba Dia. Yang hebatnya Allah Subhanahu wa taala, Dia memberi tanpa kita meminta. Dia memberi tanpa kita terlebih dulu meminta. Contohnya makan. Setiap orang pasti ada makan. Setiap orang pasti ada minum. Selagi mana dia hidup,
Segitu makan tetap ada, minum tetap ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala pula dalam dia nak bagi kepada hamba-hamba dia akan memberi paling banyak ialah kepada hamba-hamba dia yang bersyukur. Yang tak bersyukur dia bagi juga, tapi tak sebanyak dia memberi kepada yang sangat bersyukur. Dalam dia memberi pada kita, sangat sedikit orang-orang yang bersyukur kepada dia. Sampai dia sebut di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur kepada Aku. Jadi dia yang maha mengetahui, yang maha memberi, yang maha mengurnia. Dia yang maha mengetahui bahwasanya dalam dia memberi, dalam dia duk bagi, tapi sikit sangat hambanya yang bersyukur pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Musa alaihi salam ialah Nabi ataupun Rasul yang disebut dengan Kalimullah. Kita ni umat Muhammad, umat yang dicemburui. Ada pen. Siapa yang mengaji, saya mengaji tak bawa pen dengan buku. Siapa mengaji tak ada pen buku kat tangan. Tak angkat tangan, tak ada buku pen. Mana buku, mana pen? Tak boleh ngaji macam tu. Kena ada pen. Jadi ulama ni jangan duk tidur, jangan duk mengantuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat Muhammad ialah umat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tulis atas tu bismillahirrahmanirrahim nak mengaji tu. Jangan duduk saja tu sehari baru nak tulis siap-siap. Takkan tak ada ilmu kot kita mengaji pada pagi ni sampai tak kerti nak tulis apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum mengaji tulis atas tu bismillahirrahmanirrahim. Jangan mula majlis duk tengok tak tulis apa lagi. Pen duk keras tak tulis apa lagi. Baru Tuhan bagi ilmu. Tulis bismillahirrahmanirrahim dulu, lepas tu datanglah ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak sonok sikit pagi ni. Sebab depan ni hak tak mau mengaji. Hak tak faham lagi ngaji tu apa. Tak apa duduk terbelah Ustaz. Hak besar-besar esok jangan duduk sebelah tu. Semua depan Ustaz ni. Adik-adik dia kecil, dia tak kerti lagi. Tidur apa tak apalah tu. Tak masalah pun. Tapi hak besar-besar kena depan Ustaz ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat Muhammad ialah umat yang dicemburui oleh rasul-rasul yang terdahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah bagi kepada umat Muhammad lebih daripada pernabikan Nabi Muhammad. Itulah nikmat yang paling besar, kurniaan yang paling besar di bawah jabatan Al-Wahhab yang Maha Pengurnia. Sampai Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Allah Musa sebut kepada Tuhan. Dia sebut, wahai Tuhanku, aku tengok dalam kitab Taurat satu umat yang di dada mereka ada pelita. Satu umat yang di dada mereka ada pelita. Nabi Allah Musa tanya, manhum ya Rabbi? Siapa mereka itu wahai Tuhanku?
Kata Allah Subhanahu wa taala, hum ummatu Muhammad. Mereka ialah umat Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, dan Nabi Allah Musa AS menyebut tentang kemuliaan sifat-sifat mulia umat Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat Nabi Allah Musa sendiri tak sama macam umat Muhammad. Bila ajak perang, mereka tak mau perang dengan Nabi Allah Musa. Inna hahuna qa'idun. Kami tak mau pergi, kami nak duduk tang ni. Kami tak mau perang. Dia suruh pula, mereka suruh pula Nabi Allah Musa dan Tuhan perang sendiri. Macam mana ayat tu? Allahumma sahih. Inna hahuna qa'idun tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia suruh Nabi Allah Musa dan Tuhan berperang tu. Faqatila tu. Orang baca Quran. Dia suruh perang faqatila tu. Allahumma salli ala sayyidina. Tu umat Nabi Allah Musa. Umat Nabi Allah Isa nak bunuh terus Nabi Allah Isa. Sampai Nabi Allah Isa diangkat ke langit. Allahumma salli ala sayyidina. Umat Muhammad sampai Nabi merindui umat dia. Umat Muhammad sampai umat dia di akhir zaman yang Nabi tak pernah jumpa, teringin nak jumpa kita sebab sifat-sifat mulia yang ada pada umat dia. Umat yang terdahulu, Nabi depan mata pun lawan, menentang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi depan mata mereka, hidup dengan mereka pun mereka menentang, nak membunuh Nabi-Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Umat Muhammad merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dengan para sahabat satu hari. Tiba-tiba Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya laitani qabaltu ikhwani. Nabi kata, alangkah kalaulah aku dapat bertemu dengan ikhwanku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu para sahabat kata kepada Rasulullah, bukankah kami ini ikhwan engkau Rasulullah? Nabi kata, bal antum ashabi. Kamu sahabatku. Maknanya ikhwan itu bukan sahabat-sahabat Nabi. Para sahabat Nabi ingat ikhwan tu depa. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga Nabi bagi tahu, Nabi kata, ikhwanku mereka ya'tuna min ba'di, mereka datang selepasku, wa yu'minu nabi, dan mereka beriman denganku, wa yansurunani, dan mereka tolong perjuanganku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya mereka datang selepasku, berarti mereka tak pernah melihat wajahku. Wa yu'minu nabi, tapi mereka beriman denganku. Bukan sekat tu, wa yansurunani, mereka tolong perjuanganku. Jadi kita harap kitalah yang Nabi maksudkan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan tertinggal kafilah, duduk dalam saf ahli sunnah wal jamaah di akhir zaman. Jadi amalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan ajaran Nabi. Walaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tak suka, orang membenci, tetap tegakkan sunnah di tengah ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jangan rasa pelik, jangan rasa terasin kita dengan Nabi. Hidup di akhir zaman tapi perwatakan akhlak kita ialah akhlak Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Nabi Allah Musa sebut tentang kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala sebut tentang umat Muhammad. Allah bercerita pula tentang kita di akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahun 70-an, 80-an, 90-an dengan tahun 2000 tak sama. Di segi mekar umat Muhammad mencintai Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Kalau ada majlis-majlis puji-puji Nabi, umat Islam, anak-anak muda lebih khusus merasa sangat gembira dan bahagia. Macam di majlis antara mahabbah itu ada Rasulullah, punya semangat nak pergi, sanggup. Para alim ulama tahun 70-an, 80-an, 90-an tak semacam hari ini. Pada anak-anak muda yang mencintai ulama, sampai mereka buat pula moto anak muda cinta ulama. Kalau ulama mai, geng-geng motor besar semangat nak sambut ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ni maknanya, kalau macam ni cara dia, maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, agama Muhammad akan diangkat balik, akan dijulang oleh umat akhir zaman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kita harap kitalah yang dimaksudkan, yang dimaksudkan oleh Nabi Allah Musa, yang dicerita tentang kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ni sebenarnya dia akan menang di tangan generasi terbaik. Islam ni dia akan menang di tangan generasi terbaik. Satu masa, waktu tu saya masih muda, hujung 20-an, ada seorang ulama main daripada Jerman. Dia ialah kawan baik almarhum Ustaz Fadil Nur di Al-Azhar. Ustaz Fadil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan berkatnya telah membuka muassasah Darul Ulum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hari itu pimpinan di ulama, pemuda, pimpinan PAS Kedah berhimpun di muassasah Darul Ulum untuk bertemu dengan ulama yang main daripada Jerman ni. Dia orang Arab tapi buka madrasah di tengah-tengah bandaraya Berlin di Jerman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia buka madrasah dia sebiji macam hidup. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam ucapan dia bercakap dalam bahasa Arab, tak ada terjemah. Maknanya orang yang mengaji bahasa Arab faham, orang yang tak mengaji bahasa Arab tak faham. Tapi hebatnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sewaktu dia sebut Islam akan menang di tangan generasi yang terbaik. Ketika itu serentak yang faham bahasa Arab dan tak faham bahasa Arab bertakbir, Allahu Akbar. Dia panggil bahasa hati. Pelik. Semua bertakbir. Maka ustaz pun, saya pun ambil point. Selagi mana masih belum lahir generasi terbaik, Islam tak menang. Seperti mana pembukaan kota Konstantinopel ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut 800 tahun dulu, la tuftahanna al-Qastantiniyah, ni'mal amir zalikal amir wa ni'mal jaish zalikal jaish. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sidi
Abu Ayyub Al-Ansari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Islam akan menang di tangan generasi terbaik. Nabi sebut akan dibuka kota Konstantinopel, iaitu kota kubu yang terkuat yang dimiliki oleh Rom Timur di Turki. Ala Sayyidina Muhammad. Yang membukanya ialah pemimpin yang terbaik dan tenteranya tentera yang terbaik. Jadi pada ketika itu sampailah satu zaman, dia panggil zaman pemerintahan Bani Umayyah, berlaku kempen besar-besaran untuk membuka kota Konstantinopel yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Jadi kempen mana nak ajak umat Islam, jom seluruh dunia kita dibuka kota Konstantinopel. Yazid dia berasa macam dia ialah pemimpin terbaik, tapi gagal. Kempen tu pergi perang, gagal. Sebab kota tu memang hebat. Dia macam tanjung, bentuk dia. Sayyidina Muhammad. Kapal nak masuk tak boleh masuk sebab di bawah laut tu dia ada rantai. Kapal akan lekat di rantai tu, tak boleh masuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selat je, selat Barbosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tak boleh masuk, menghadap laut. Lepas tu kapal tak mana besar pun, kapal perang tak boleh masuk mendekati. Kota dia tinggi pokok nyok. Benteng kota tinggi pokok nyok, 2 lapis. Kalau boleh khabat soal Sayyidina Muhammad, kalau jatuh dah layak, dia dah parik. Lemah juga. Hak kota kedua tu sama tinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keliling dia 15 km. Keliling dia. Itu kota yang terkuat yang dimiliki oleh Rom. Tapi Nabi kata akan dibuka kota Konstantinopel. Mana Islam akan menang, boleh buka kota Konstantinopel. Gagal. Pada ketika itu ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Ingat cerita ustaz ni, sejarah. Abu Ayyub ni bila zaman Yazid kempen pergi buka kota Konstantinopel, dia sudah sangat tua. Dia kata aku nak pergi juga. Yazid kata nak pergi macam mana tua? Nak angkat pedang pun tak larat. Nak perang macam mana? Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dia kata tak ada masalah pun, aku pergi perang. Walaupun aku tak mampu dah nak angkat pedang, tapi aku boleh pegang panji-panji. Panji-panji Islam tu, hak la ilaha illallah tu. Aku boleh pegang panji-panji. Kalaupun aku tak boleh bunuh orang, cukup kalau orang bunuh aku. Maknanya aku sanggup, aku nak mati syahid. Jadi sungguh dalam perang tu dia pegang panji-panji. Panji-panji ni dalam medan perang, orang nak bagi jatuh, maka beratus-ratus anak-anak panah main ke dia. Dalam anak-anak panah tu, maka anak-anak panah tu di antara yang beratus-ratus itu puluh-puluh kena badan dia. Dia jatuh. Sebelum daripada berangkat, waktu Yazid tak bagi dia pergi, dia kata aku nak bakar. Nabi pernah sebut dalam hadis tu. Lepas tu Nabi kata seorang sahabat aku akan dikebumikan di bawah kota Konstantinopel. Sallallahu alaihi Muhammad kata Abu Ayyub, aku berasa Nabi misyaratkan akulah yang akan dikebumikan di bawah kota Konstantinopel. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya dia benak dia pergi pegang panji-panji, kena panah soal Sayyidina Muhammad, dia jatuh. Bila dia jatuh tu soal Sayyidina Muhammad,
Jadi ketika perang break, orang siapkan jenazah dia, buh dalam kanda Salah Sayyidina Muhammad. Bila perang mula balik, mereka perang bersama-sama dengan kanda tersebut. Mereka ke depan bersama kanda tu, mereka ke kanan bersama dengan kanda tu, mereka ke kiri bersama dengan kanda tu, ke belakang bersama dengan kanda tu. Sampai Rum heran, kota apa mereka duk bawa perang ni? Salah Sayyidina Muhammad. Lepas habis perang, kekalahan, ataupun tak boleh nak membuka kota Konstantinopel, Rom tanya, kota apa duk ke kanan, ke kiri, depan belakang tu? Dia kata, inilah seorang sahabat Nabi, dia bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, masalah Sayyidina Muhammad disimpan di bawah. Waktu lepas balik, dia kata hampa sebelum dia pi, dia pesan, dia wasiat, tanam aku di bawah kota Konstantinopel, sebab aku nak dengar pergerakan tapak kaki kuda-kuda ataupun tentera Islam balik daripada Turki. Tu kata dia. Maknanya tinggallah dia seorang-seorang di bawah bumi waktu tentera Islam balik ke Syam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka lepas tu berlaku lagi pemimpin khilafah ketika itu nak membuka kota Konstantinopel, tapi semua gagal. Satu demi satu khalifah gagal, sehinggalah mai kepada zaman ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih yang bernama Sultan Murad. Sultan Murad ni dia komitmen, dia harap dialah yang Nabi maksudkan Ni'mal Amir tu. Sallallahu alaihi wasallam. Gurunya ialah Syekh Muhammad Syamsuddin An-Naqsyabandi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi guru ni lah yang didik jiwa Sultan Murad. Satu orang raja yang dibimbing oleh satu orang guru sufi. Jadi waktu dia kata dia tu, kata guru dia, nanti saat dia bukan sekadar pemimpin terbaik, rakyat pun kena terbaik. Hampir tengok rakyat. Jadi dia pun pergi di market, dia nak tengok rakyat terbaik, tengok market. Kalau mereka di market mereka terbaik, mereka jaga solat, jadi mereka akan memimpin dunia. No? Hari ini tak ada, hari ini ramai orang di market tak semayang. Allahumma salli ala Sayyidina. Ramai orang yang di pasar malam tak semayang lagi. Ni kerajaan kena tanam ni, kena buat, kena promosi bulan semayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena ajak rakyat, kena buat camping semayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Peluang ada tumpang, masih ada peluang, ada kuasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena keluar daripada mulut MB, melancarkan bulan semayang, kempen di pasar-pasar malam, ajak orang semayang. Dia kalau tak buat, tak mula tak buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya dia balik, dia kata betul Tuan Guru, rakyat di market masih lagi cuai dan lalai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi guru dah mengisyaratkan, anak dia yang duduk dalam buaian ketika tu, masalah Sayyidina Muhammad, dialah yang Nabi masukkan Ni'mal Amir, sebaik-baik pemimpin. Siapa dia tu? Sultan Muhammad. Ayahnya bernama Murad, dia bernama Muhammad bin Murad. Salah Sayyidina Muhammad. Daripada ketika itu, jadi sampailah Sultan Muhammad ni dia membesar, mendewasa, dan dia tengok perangai ayah dia. Ayah dia ialah raja yang adil, yang memiliki komitmen yang hebat dalam peperangan. Jadi dia pun ada semangat jihad dalam diri dia. Sebab tu anak-anak ni dia besar, dia ikut ayah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya bila meninggal Sultan Murad, naiklah Sultan Muhammad.
Jadi dia pun menyambung legasi ayah untuk membebaskan kota Konstantinopel. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika tu bergeraklah tentera Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan bala tentera yang besar, 60 lebih kapal perang hak besar-besar, menuju ke kota Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih memimpin tentera beriring dengan gurunya pi sekali, Sultan, iaitu Syekh Muhammad Syamsuddin An-Naqsyabandi sallallahu alaihi Muhammad. Maka subhanallah, berlakulah perang yang sengit, tembak menembak daripada laut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ramai yang syahid sebab tembakan daripada Rom dahsyat juga. Sehinggalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehinggalah Allah bagi ilham dekat Sultan Muhammad ni. Jadi kalau tembak berdepan tak boleh pergi, dia kena pintah kok belakang. Jadi subhanallah, tapi nak pintah tu tak mudah, dia ada bukit. Makna kapal ni kena naik bukit, kena naik atas bukit. Lepas tu waktu turun dalam selat Barbosa tu, tembak daripada belakang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka berlakulah pergerakan wak naik kapal atas bukit. Caranya pakai kayu bulat. Kapal ditolak atas kayu bulat. Lepas tu kapal kayu bulat tu pula dilumuk dengan lemak-lemak binatang bagi lincin. Maka naiklah atas bukit. Kemudian kapal ni turun sebelum subuh. Sebelum subuh, masalah Sayyidina turun dalam selat tu. Lepas subuh, subhanallah, tengok dilancarkan perang daripada belakang. Terkejut Rom, masalah Sayyidina Muhammad. Subhanallah, tu perang terhebat. Dalam perang tu, dalam nak mempertahankan kota Konstantinopel tu, jadi Rom serang balas. Pada pagi itu saja, kata ahli sejarah, pada pagi lepas subuh tu 80,000 orang gugur syuhada. Nah, bukan sikit. Tak menang. Akhirnya Syekh Syamsuddin kata kepada Sultan Muhammad. Jadi Syekh Syamsuddin ni dia guru kepada ayah Sultan Muhammad dan guru pada Sultan Muhammad juga, Sultan Muhammad. Dia kata, kita kena cari mana kubur Abu Ayyub. Akhirnya subhanallah, Sayyidina Muhammad, jadi mereka cari kubur Abu Ayyub 800 tahun dulu. Nak cari macam mana? Alat apa ada? Syekh Syamsuddin sembahyang hajat 2 rakaat. Dan sembahyang hajat 2 rakaat. Lepas tu Allah tunjuk kat dia tak mana duk kubur Abu Ayyub. Kubur Abu Ayyub bersebelahan dengan satu pokok. Akhirnya korek. Itu penting ulama-ulama memimpin kita. Akhirnya bila korek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jumpalah jenazah ataupun jasad Abu Ayyub di sana, di bawah, dibalut dengan akak. Allah jaga jasadnya. Kemudian sallallahu Sayyidina Muhammad dipindahkan daripada situ ke tempat yang ada pada hari ini di Istanbul. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Waktu mana kami ziarah makam Abu Ayyub, saya ni orang yang tak mudah nak nangis. Tapi bila mana ziarah makam Abu Ayyub, keluar air mata, nangis. Faham kata, merasa macam disambut.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika itu subhanallah, jadi Syekh Muhammad Syamsuddin An-Naqsyabandi selepas dikebumikan balik jenazah Abu Ayyub, dia kata pada ketika itu dia minta restu, minta izin nak buka kota Konstantinopel. Itu cakap dengan orang mati. Makna apa? Rohaniyah mereka bersambung. Minta izin pada engkau wahai Abu Ayyub, sebab engkaulah yang membawa hadis Rasulullah, la tuftahanna al-Qastantiniyah ni'mal amir dzalikal amir wa ni'mal jais dzalikal jais. Minta izin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya bila perang tu tak dan sampai sejam, kata ada sejarah, hancur kota Konstantinopel. Maknanya masalah sayyidina Muhammad. Cuba tengok yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama Muhammad, guru dia Muhammad Syamsuddin, anak murid dia Muhammad. Jadi masalah sayyidina Muhammad. Sebab itu masalah sayyidina Muhammad, Amerika Syarikat sangat takut dengan orang nama Muhammad. Siapa nama Muhammad? Nak masuk susah sikit ke Amerika. Nama Muhammad ni berantu pada musuh-musuh Islam. Tu yang Ustaz kata tu, masalah sayyidina Muhammad. Jadi pada hari tu, pada hari pembukaan tu masalah sayyidina Muhammad, Sultan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu digelar selepas buka kota Konstantinopel. Nama sebenarnya Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu gelaran pembuka kota Konstantinopel. Jadi dia pemimpin yang paling baik, tenteranya tentera terbaik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ikhwan ni ialah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, ialah generasi terbaik di akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita seharian. Jadi tidak ada masalah sayyidina Muhammad suatu anugerah yang paling besar yang Tuhan bagi pada kita, melainkan kita bernabikan Nabi Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, grup infak Masjid Darsa 1, 2, 5, 8, 12, 13, 15, 26, 18, 19, 20, 21, 23. Khususnya arwah Haji Nurizan Ibrahim, khususnya hamba Allah dan keluarga Pok Kelang, hamba Allah Jalan Kerdas 1 Gombak, Norita Omar Kana Jaya Selangor, Muhammad Nur Syafiq bin Muhammad Said dan Kamalun Nisa binti Kasmuri. Kemudian para arwah Haji Muhammad Taib Zakaria Muhammad Syahdan, Haji Syahdan, Abdul Samad Hasan, Haji Rasidin Abdul Samad, Haji Kasmuri, Haji Abdul Majid Hasan, almarhumah Hasnah Sa'diyah Habsah Rusina Nahariyah Tiawan, Haji Sinah Hajjah Siti Johor Darul Ta'zim. Khususnya Islam Agamaku Semangkul Perak, Ibrahim Haji Abdul Talib dan Fatimah binti Abdul Manaf Shah Alam, hamba Allah sekeluarga Pulau Rusa Terengganu. Khususnya hamba Allah sepenuh ulang tahun Ibu Zarina Khanam Muzafaruddin Khan, Mardiana binti Mat Hasan Terengganu, Puan Siti Shah Alam sepenuh ulang tahun perkahwinan, moga Allah berkati, amin. Rosmawati Majid sekeluarga Nilai Negeri Sembilan dan sahabat CJ Terengganu. Mudah-mudahan Allah melapangkan hati semua penaja kita dan Allah makbulkan semua hajat-hajat mereka, amin rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
pada pagi ini ada satu pengumuman yang saya nak buat pada muslimin dan muslimat, iaitu pada hari ini kita nak melancarkan satu program direct debit untuk semua para muhibbin darsa di seluruh tanah air, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh menderma, berinfak melalui handset ya, ala sayyidina Muhammad. Sagi mereka akan masukkan link ke dalam page saya tu untuk tuan-tuan menginfak ala sayyidina Muhammad sehari RM1 bersama dengan 30 hari. Sehari RM1, hari RM1, ataupun sekali bagi RM30 sebulan insya-Allah Sayyidina Muhammad, dan sekurang-kurang sebulan RM10 insya-Allah untuk pembangunan pondok darsa di seluruh tanah air. Sagi insya-Allah kita nak pergi tengok tanah wakaf di Perak Panjang insya-Allah. Mudah-mudahan diri darsa di sana di Bali insya-Allah. Dan banyak lagi pondok darsa akan dibangunkan di seluruh tanah air, di Perak, di Sri Iskandar, di Kuala Kangsar, Salah Sayyidina Muhammad, di Yan Kedah, di Johor, di Terengganu, Salah Sayyidina Muhammad, di Shah Alam, di Sabah, Salah Sayyidina Muhammad, di Melaka. Jadi peluang ni peluang wakaf untuk umat Islam membuat kebaikan insya-Allah. Maknanya jangan tertinggal walaupun seorang, dia mesti menginfak untuk membangunkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tak boleh bagi tenaga, tapi kita boleh bagi duit insya-Allah. Jadi untuk memudahkan muslimin dan muslimat nak berjariah, berwakaf untuk pembangunan pondok darsa di seluruh tanah air insya-Allah. Jadi dengan itu marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah, kita hadiah pada Rasulullah sempena pelancaran direct debit ni insya-Allah. Ila hadratin Nabi Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر ربنا تمنا بالخير. اللهم يسر ولا تعسر ربنا تمنا بالخير. اللهم يسر ولا تعسر ربنا تمنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi ini juga kita ada majlis program Hati Ummah untuk kita menyantuni fakir miskin pada pukul 10.30 di hadapan kedai Darsamat insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang nak menghadiri majlis itu, saya sangat malu-malukanlah. Kita tengok majlis itu, semoga dengan kita tengok wajah-wajah orang yang disebut dengan al-fuqara wal masakin, kita mendapat rahmat daripada sisi Allah insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Satu hari nanti, dia belajar satu hari nanti.